وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي نشرق علينا أنوار الحقيقة حتى تنتزجت لحومنا ودماؤنا بمعرفة العبودية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Berkata pengarang kita rahimallahu taala pada muka surat 8 lah. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu fasal yang kedua. Pada menyatakan telinga adalah ia. Adalah ia, yakni fasa kedua ni pada nak menyatakan telinga. Betul tak? Betul situ? Ketahui olehmu. Ai utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Tuntut belajar olehmu. Belajar olehmu, tuntut olehmu sehingga mu tahu. Ni khitab musannif ni. Dah. Pada orang yang mengajikan kitab dia dan orang yang mengajarkan kitab dia. Bahawasanya telinga itu, yakni bahawasanya telinga kita itu. Bahawasanya telinga itu, yakni bahawasanya telinga kita itu menjadikan dia, yakni akan telinga kita itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Bagi situ dia panggil lil manfaah tu, iaitu menjadikan dia, yakni akan telinga kita tu oleh Allah Ta'ala bagi, yakni manfaat, nak gitu dah, manfaat bagi engkau. Supaya Allah Ta'ala sebut apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Kata laha tu makna bagi tu ai lil manfaah. Bagi tiap-tiap diri tu manfaat apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha, dan atas tiap-tiap diri. Tu ala tu makna mudarat. Makna mudarat makna dosa atas tiap-tiap diri apa hak dia usahakan. Jadi sini bagi sini makna lil manfaah dah. Allah Ta'ala menjadikan tu
Dah. Bagi engkau, yakni manfaat bagi engkau. Kerana. Baik. Kerana ni elak pada kata menjadikan dia. Kerana ni elak pada kata menjadikan. Menjadikan tu ilaknya apa? Kerana berapa faedah. Ni makna banyaklah. Berapa banyaklah. Banyak faedah. Banyak faedah. Beberapa tu pasal makna banyak faedah. Dah. Beberapa faedah yang ni banyak faedah. Sifat bagi faedah. Yang bangsa dunia. Yang bangsa dunia. Faedah yang bangsa dunia. Dan beberapa faedah, yakni banyak faedah yang bangsa akhirat. Habis. Tak payahlah ngaji kitab ni, tu dah. Bawah dah. Pertama sekali letak ibarat, susun ibarat dulu. Kemudian pasal makna. Pasal makna. Tanda marji' domain tu, rojok domain tu, tanda molek. Lepas tu faham masalah. Habis. Maka setengah daripada ni tafsir ni. Maka sini nak hurailah ni tafsil. Maka nak hurai ni, dipanggil maka tu makna tafsil. Kalau fa dia panggil tafsil. Maka setengah daripada segala faedahnya. Faedahnya telinga. Yang bangsa dunia, sifat bagi faedah dah. Mausuh dia mana? Yang bangsa tu sifat, mausuh dia mana? Faedah tu. Dah. Segala faedahnya telinga. Bukannya yang bangsa, bukan telinga yang bangsa dunia tu. Faedah faedah yang bangsa dunia. Dah. Setengah mana? Bersedak-sedak. Ialah bersedak-sedak dengan yang didengar. Bersedak-sedak dengan yang dengar. Makna perkara. Dengan perkara yang didengar. Nak gitu. Mausuh dia perkara dah. Tak dia sikit. Bersedak-sedak dengan yang didengar. Yakni dengan perkara yang didengar. Ada benda kita dengar tak? Yang dengar benda apa? Perkara lah. Tak perkara tu umum lalu dah. Ataupun dengan barang yang didengar. Perkara lah. Pakar-pakar perkara. Bersedak-sedak dengan yang didengar. Yakni dengan perkara yang didengar. Dan menyampaikan ia telinga. Dah. Dan menyampai ia telinga. Jadi wasilah. Jadi wasilah dia panggil wasilah. Alat. Menyampai makna alat. Jadi wasilah dah. Kepada menyampai tu kepada memahamkan. Memahamkan segala perkataan yang didengar. Tu wasilahnya. Maknanya telinga ni sebagai wasilah kita nak faham. Kita ngaji ni tau. Telinga duk dengar. Tapi orang nak faham ke telinga ke? Bukan. Bukan nak faham tu. Tapi tak dapat tidak. Telinga ni sebagai wasilah untuk dapat faham agama. Tu faedah hak bangsa apa? Bangsa dunia. Nak faham ilmu apa pun, wasilah dia telinga. Macam tangga lah. Macam tangga dah. Maqasid kita ni nak faham. Tapi wasilah dia telinga. Telinga ke apa? Telinga kita dengan telinga beruk. Telinga kera serupa tak? Tak serupa. Allah Ta'ala ada telinga dia kata. Kalau pok-pok mujassimah dia kata Tuhan ada telinga. Tuhan ada mata. Dia kata gitu. Ada? Tuhan ada tangan. Lepas tu kita kata, oi, tak boleh kita kata gitu. Dia panggil dah. Salah lah itikad lagu tu. Kata lagu tu pun salah. Salah apa dia kata? Telinga kita dengan telinga kera tak serupa. Tak? Tangan kita dengan tangan kera pun tak serupa. Yalah ke tak serupa? Yalah tak serupa. Dia bikin tengok. Tak serupa pada bentuk dah. Pada hakikat. Serupa tak? Pada hakikat serupa tak? Sebab apa? Serupa pada mana? Pihak mana? Pada hakikat. Berjising berjiring. Tu. Berjising berjiring. Serupa pada hakikat. Nak wayak tongek tangan Tuhan tu bukan lagu tu.
Nak ceritanya pada hakikat. Pada hakikat tu, tangan Tuhan bukan berjisim jiring. Lepas tu salah kita kata tangan kita, Tuhan ni ada tangan. Ada tak? Lepas tu dia kata, apa salahnya? Tangan kita dengan tangan beruk pun tak serupa. Apa tu pada bentuk, tapi pada hakikat serupa tak? Ya serupa apa? Tangan beruk, tangan keruk, tangan basikal, berjisim, berjiring. Ya tangan kita hakikat gitu, berjisim jiring. Mana serupa pada hakikat? Tangan tu. Lepas tu salah kita ayat tangan dah. Sebab bicara tu pada hakikat. No, dah. Bukan soalan pada bentuk. Nah. Pada hakikatnya jisim jiring tu. Sebab tangan-tangan ni jisim jiring. Nah. Ni telinga pun gitu juga. Dah. Telinga kita dengan telinga kambing tak serupa. Dengan telinga giling tak serupa, dengan telinga kura tak serupa. Pada bentuk, pada hakikat serupa apa? Jisim jiring. Jisim jiring serupa. Waktu tak boleh. Nak kata Tuhan ni ada telinga ni. Kalau puak-puak mujassimah dia tolak 3 je. Tuhan ni jisim jiring, ada telinga-telinga. Ada mata-mata. Tangan-tangan lah. Tangan-tangan lah. 3 je dia tak isbat. Apa? Pertama sekali janggut. Tak ada. Tuhan tak ada janggut. Apa? Kalau ada janggut ni muda tua. Kalau tak ada janggut muda. Kalau ada janggut dia tua. Dia kata gitu kan. Yang kedua Tuhan ni tak ada apa? Pusat. Pusat. Apa? Kalau ada pusat ni dia ada mokpok. Dia ada tali pusat dia beranak lah. 3 tak ada farak kemaluan. Sebab kalau ada farak kemaluan jantina, jatih ataupun puang. 3 tu tak ada. Orang lain diisbab lah ke. Tangan-tangan mata-mata, telinga-telinga. Lepas tu dia buat mari hujah kita lah. Mana sama telinga kita dengan telinga kura pun tak sama. Pada bentuk, pada hakikat sama. Ya sama. Telinga kura jisim jiring, telinga kita jisim jiring. Yang ni kita nak menapi kan, kalau kata tak boleh kata gitu sebab apa? Nak menapikan jisim jiring di Tuhan tu. Nampak tak? Sebab tu tak boleh kata Tuhan tu ada tangan. Tuhan tu ada mata. Sebab apa? Kenapa? Bila kata ada tangan, ada mata, jisim jiring memberi faham Tuhan tu berjisim jiring. Dah. Yang boleh belah bagi ataupun jauhar tak boleh belah bagi. Dah, habis. Kena ari akidah sikit dah. Biar tahqiq dah. Nampak gitu. Jadi kalau orang tanya gitu, jawab gitu. Kan dah? Kata gitu, ya pada rupa bentuk tak serupa, tapi pada hakikat serupa. Ya serupa. Pada mana? Jisim jiring tu. Ada. Jisim jiring tu. Habis itu. Kepada muhakam perkataan yang dengar. Dan setengah. Ni atas pada kata ada maka tu. Dan setengah daripada segala faedahnya telinga. Yang bangsa akhirat, iaitu faedah yang bangsa akhirat, bukan telinga bangsa akhirat pula nah. Faedah, sifat bagi faedah. Faedahnya telinga yang bangsa akhirat, faedah bangsa akhirat. Itu mendengar, ialah mendengar. Setengah tu buat mubtada lah. Khabar dia ialah mendengar. Ia telinga seorang lah yang mempunyai ada telinga lah. Telinga seorang yang ada telinga lah. Kalau tak ada telinga nak dengar ke mana? Mendengar ia telinga. Telinga seorang yang ada telinga. Dah baik gitu. Akan Quran. Kan Quran tu bangsa akhirat. Jadi nak mendengar Quran tu telinga siapa? Telinga seorang yang ada telinga lah. Kalau tak ada telinga nak dengar ke mana? Dan hadis. Tarkib balik dia mana mendengar ia akan hadis. Hadis apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ilmu ni, dan segala ilmu ataf pada kata Quran tu. Maknanya mendengar ia akan ilmu. Kalau tarkib balik, susun balik nah. Mendengar ia akan segala ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat tu. Ilmu yang memberi manfaat, makna dengar barang yang baik. Benda baik-baik, ilmu yang memberi manfaat. Tak kira lah ilmu bangsa dunia ataupun bangsa akhirat. Ilmu bangsa dunia pun kalau memberi manfaat, maka ilmu tu baik. Ilmu akhirat kalau tak memberi manfaat,
Tak ada juga ni. Nak sini makna ilmu yang memberi manfaat mana? Mana? Dengan makna barang yang baik-baik lah. Benda baik-baik. Dan kerana banyak ini, segala faedah ini, dan kerana banyak ini. Ini nak rojak mana ni? Ini nak rojak mana tu? Bawah, cuba tengok. Isyarat mana tu? Di isyarat mana tu? Ini. Dan nanti bawah tu. Tak habis lagi. Dan kerana banyak ini, segala faedah, yakni faedah bagi pendengar tu. Adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Tu. Kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada melihat. Ilat kata, ni ilat pada kata, bapalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Nampak? Kerana tu ilat pada kata tu lah. Bapa musoneh kata pendengar tu lebih afdal daripada melihat. Dengar tu lebih afdal pada melihat. Ilat dia gini. Kerana kebanyakan faedah. Ni guna faedah ke apa dia faedah ni? Kegunaan, tanda gitu bahasa Melayu gitu. Kegunaan. Arab ni, faedah ni Arab dah sebenarnya. Dah. Faedah-faedah ni isnatani, dua. Satunya ma yu'khadhu minal ilmi, satu lagi ma yu'khadhu minal amwal. Tu faedah. Kegunaan yang diambil, satu kegunaan yang diambil daripada ilmu. Dan satu lagi kegunaan yang diambil daripada harta. Tu dipanggil faedah. Ni kegunaan yang diambil daripada telinga. Faedah. Ilat kata pendengar tu lebih afdal daripada penglihat. Faedahnya, gunanya. Penglihat itu bangsa dunia. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Tu ilat dia. Pendengar itu bangsa dunia. Penglihat itu bangsa dunia. Nak ayat gini makna dia dah. Hak pada kata faedah penglihat itu bangsa dunia, gini, faedah daripada mata tu banyak bangsa dunia. Banyak bangsa dunia faedah dia. Mata ni faedah dia banyak bangsa dunia. Tu makna kata penglihat itu bangsa dunia. Makna banyak faedah penglihat mata ni hak bangsa dunia. Lepas tu kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Makna faedah daripada telinga pula banyak bangsa akhirat, sedikit bangsa dunia. Mata ni faedah banyak bangsa dunia, sedikit bangsa akhirat. Tu kata afdal tu. Afdal tu. Dah aksaru sawab, mana banyak pahala. Pendengar ni banyak pahala daripada mata. Itu nisbah mana? Nisbah mana? Nisbah kata lebih kurang, mata tu kurang, telinga tu lebih. Yakni nisbah kepada kita. Nisbah kepada kita. Nisbah kepada kita benda yang baru ni. Benda baru daripada ada tak ada. Benda tiap benda baru ni iaitu daripada tak ada kepada ada, lepas tu ada kepada tak ada, baru. Tidak dikatakan Tuhan tu baru gitu. Tuhan ni bukan daripada tak ada kepada ada, lepas tu ada tak ada. Dipanggil dah. Adam sabik, Adam lahid. Tuhan tidak gitu. Sebut kata baru ni ada. Sebelum mana? Sebelum tak ada. Lepas tu tak ada pula. Maka dia panggil baru belaka. Jadi nisbah benda baru seperti kita ni ada. Ada pun nisbah bagi Allah Ta'ala. Sama je. Bukan kata sifat samuk lebih, bukan kata sifat bahasa lebih. Ada. Nampak tak? Kalau nisbah zat Allah Ta'ala, tak ada lebih kurang, serupa. Nisbah kita benda baru ni, gitulah. Pendengar ni lebih daripada penglihat mata. Kerana apa?
Bangsa akhirat ni mata kurang. Bangsa dunia banyak. Telinga ni bangsa akhirat banyak. Bangsa dunia kurang. Adapun di Tuhan tak gitu. Tak ada. Ni nak ayat bangsa kita dah. Ni sebuah pada kita hak baru ni. Dan kerana itu baru rujuk pada ini segala faedah. Baru rujuk sana. Dan kerana itu, kerana mana? Banyak ini segala faedah. Nah, dan kerana itu, yakni kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar tu lebih afdal daripada pelihat tu. Mendapat engkau akan yang buta, yakni akan orang yang buta. Apa makna mendapat? Makna yakin oleh engkau. Nak gitu tanda gitu. Mendapat engkau, yakni dan yakin oleh engkau. Itu makna mendapat. Ni ilat pada kata kerana afdalnya pendengar daripada pelihat tu dah. Kerana ini ilat pada kata afdalnya pendengar daripada pelihat tu. Kerana mendapat engkau, makna yakin oleh engkau akan yang buta, orang yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Orang hak buta tu lebih sempurna daripada yang tuli, orang tuli. Kata seorang ulama Indonesia, kita duduk sekali dengan orang telinga tuli, seperti duduk sekali dengan tiar ada batu. Kata seorang ulama daripada Indonesia, kalau kita duduk dengan orang tuli, supaya kita duduk dengan tiar batu. Tak ada tuli tiar batu apa tak? Aku tu. Tapi kalau kita duduk dengan orang buta, lain. Dia buta tak nampak kita cakap, boleh dia nak balas balik. Apa tak? Atau misal lah gitu. Buat misal ni sebuah kita orang baru ni. Kalau duduk dengan orang tuli, tak nak cakap apa? Ilmu. Tak? Tapi kalau duduk orang buta, dia dengar, boleh cakap lagi dah. Boleh lagi muzakarah dengan dia. Wapak. Tu nak kata tu nisbah tu dah. Lebih kurang tu situ lah. Tapi kalau duduk dengan orang tuli kat, supaya duduk dengan tiar batu. Duduk dengan dinding. Boleh tengok kita pun. Dah. Tak apa maksud. Dengan tak apa maksud. Dah. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Telinga tu. Khabarnya memeliharanya pendengar. Memeliharanya pendengar. Telinga dah. Daripada mendengar yang dilarang, yakni mendengar akan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak gitu. Daripada mendengar yang dilarang, yakni akan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Seperti misal pada kata memelihara tu, mendengar daripada perkara yang dilarang oleh syarak tu. Mengupak, dengar mengupak, bukan kita mengupak, dengar mengupak. Dengar mengupak. Banyak sungguh lah. Dengar mengupak. Orang mengupak kita dengar kata. Mengupak ribah dia panggil ya, iaitu zikruka akhaka al-muslimah. Sebut engkau akan saudara engkau yang seagama. Bima yukrahu, dengan barang hak dia benci. Wa in kunta sadiqan, jikalau sekalipun betul. Kita sebut satu perkara tentang saudara seagama kita, jikalau sekiranya dia dengar dia benci. Atau belakang ataupun depan dia. Sebut hal dia dengar tapi dia benci. Tengok muka berubah. Dah, tersebut hal dia tu depan dia berubah, dia benci. Supaya status barbeki kata dah. Kita kahwin dah. Dah. Nikah dah. Lepas tu sayang kita tak nikah, jumpa tanya, mu nikah dah dengar? Yalah, ngupak dia tu. Benda tu dia benci dengar. Dah. Aik dah. Yalah, tu ngupak dia lagi. Kita berasa soalan, tapi sebenarnya ngupak tu. Kita berasa soalan, tapi sebenarnya ngupak tu apa? Sebab dia benci dengar.
Beci dah. Tu. Walaupun kita sebut tu betul. Wa in kunta sadiqan, tanya tu betul. Pergi mana ngupak apa dia dengar dia beci. Beci soalan lagu tu. Tapi betul tak? Betul, tanya betul. Nampak tak? Jadi keluar daripada kata mengupak ni iaitu tahzirul muslimin min syarri. Dah. Tahzirul muslimin min syarri. Tak apa. Makna kita tahzir. Makna kita mengkhabarkan akan kesalahan seorang. Mengkhabarkan akan kesalahan seorang yang mana melibatkan dengan akidah, melibatkan dengan hukum hakam agama. Kita khabarkan kepada orang ramai tentang orang ni gini. Tu tak masuk dalam ngupak. Kita panggil tahzirul muslimin. Tu kita tengok rojak balik. Kita rasa-rasa kita buat naik dah tu. Rojak balik pada kitab Sirrul Muslikin, Sirrul Salikin tu. Juzuk 34 tu. Muka surat 87. Kita tengok sana. Keluar pada kata ribah tu tahzirul muslimin dah beberapa perkara. Supaya tengok seorang yang baru nak pergi mengaji, mari nak mengaji. Apa kita ni dah. Waktu ada orang suruh mengajar. Mengajar. Tiba-tiba mengajar tak betul. Tak betul kan mengajar dah. Dia pergi sebut kata Tuhan ni misalan kata. Tuhan ni bukan hidup, bukan mati. Misalan kata dah. Tu. Boleh lah kita tahzir ni. Mana nak betul lagu tu. Tuhan ni apa? Tuhan ni bukan hidup, bukan mati. Kalau tak isbat satu, lepas tu nak sabit kan, tetap kan, nak yakin kan. Dia kena isbat satu, nafi satu. Dah kalau tak hidup, tak mati. Nak isbat mana sifat Tuhan ni? Kan wajib kita beriman dengan sifat-sifat Tuhan ni. Nak beriman ke mana? Dah kalau Tuhan ni tak hidup, tak mati. Benda apa? Ada ke benda tak hidup, tak mati? Supaya kita panggil pokok kayu. Pokok kayu kita panggil apa? Pokok mati, pokok hidup. Ada pun kalau bahasa Arab dia tak panggil pokok kayu, pokok mati, pokok hidup. Pokok tu kita panggil mati dah apa? Sebab kering. Hidup sebab basah. Ada Arab dia tak panggil mati kering, dia panggil basah. Kayu yang basah, mana hidup lagi. Kayu yang kering, mana mati dah. Hidup ke tak? Hidup kat pokok kayu tak? Hidup ngeruh. Dia ada roh. Tak ada nyawa, tak ada akal. Pergi hidup tak? Hidup. Hidupnya hidup ngeruh. Tanda dia hidup mana? Basah. Basah mana tengok? Tengok pokok getah tu. Dia tahu cek tubik susu. Tu basah hidup tu. Cuma kalau hak mati. Pergi cek tak tubik lah. Dia mati. Kering, mana kering lah. Di Arab ni, pasal Arab banyak. Begitu juga dengan bulan. Kalau kita ni bulan belaka lah. Awal bulan pun bulan. Tengah bulan pun bulan belaka. Tapi kalau Arab lain. Nak kata hilal. Ni banyak istilah. Hilal. Lagi benda. Al-Qamar. Lagi Al-Badru. Serupa belaka. Ada tak serupa. Kalau hilal, sebut kata hilal, itu menunjuk pada awal bulan. Bermula 1 hari bulan hingga 5 hari bulan. Itu dia panggil Al-Hilal. Lepas tu ambil daripada 6 hari bulan sampai ke 12 hari bulan, dia panggil Al-Qamaru. Al-Qamaru. Ada pun mula pada 13 hari bulan penuh tu. Kita tengok, comel dah. Itu dia panggil Al-Badru. Siapa? Kalau bulan ni 29, 30, itu dia panggil Al-Badru. Itu salah satu kalimah Arab dah. Kenal. Tengok dalam buku-buku sekolah latihan dulu. Beza mana? Hilal, Al-Qamaru dan Al-Badru. Itu beza dia dah. Jadi banyak kalimah Arab ni, dia banyak makna dia. Sebab tu nak pakai dia tu kena tu sangat, cermat sangat. Kalimah Melayu ni serupa aje. Tu kaya bahasa Arab tu. Seperti mengupak. Kita faham mengupak ni duk kecek belakang dah. Kecek depan pun kalau dia beci, walaupun betul mengupak. Dan mengadu, mengacung. Namimah dia panggil. Kita dengar orang mengadu. Dan segala perkataan yang tiada baik, iaitu tak baik pada syarak. Tak baik sini, tak baik pada syarak. Tanda gitu. Tak baik sini, tak baik pada syarak. Bukan tak baik pada adab, tak baik pada syarak.
Ada pun pada adat kita kalau sebut kata misal kata masalah mana? Masalah dalam kain sebut masalah hik sebut pada adat tak baik tu. Tak baik sebut pada adat. Nak sebut benda-benda kain tapi dah kena bab dia sebut juga ni. Tapi pada syarak, sebab tu nak sini tak baik tu pada syarak bukan pada adat. Pada adat kadang benda baik pada syarak tapi pada adat dia jadi kurang sikit. Nak sini tak baik iaitu tak baik pada syarak. Seperti benda apa? Hak tak baik pada syarak. Bid'ah. Ini perkataan yang rekoh-rekoh dia panggil rekoh-rekoh lah. Perkataan rekoh bid'ah. Perkataan hak bid'ah. Dah. Misal tadi dah. Contoh kata dah. Tu perkataan yang bid'ah tu. Sebab tu boleh tahzir. Tak? Contoh tadi dah. Tuhan tidak hidup. Tuhan tidak mati. Tu dia panggil apa tu? Apa tu? Dia panggil tu perkataan yang tidak baik tu. Pada syarak tu dah. Tiba-tiba ramai orang nak pergi dengar. Betul. Apa dah? Tak kena tu. Sebab tu perkataan tidak baik pada syarak. Makna bid'ah. Hak rekoh-rekoh. Hak rekoh-rekoh. Hak mana yang dipaham dengan akalan tidak merujuk pada al-bayyinah naqliyah, iaitu Quran dan hadis. Tak bina daripada Quran hadis. Ahlus-Sunnah wal Jamaah ni dia bina dua lalu dah. Quran hadis dan juga al-bayyinah aqliyah. Ni betul-betul bina atas akal aja. Pahas diri je. Maka perkataan tu dipanggil perkataan tu bid'ah, makna yang tidak baik pada syarak. Jangan pergi dengar lah. Tak, tapi nak dengar semata. Dan berbantah-bantah. Kelahi. Jaga tu. Ini kita mensyukurkan telinga kita. Macam mana cara kita nak mensyukurkan telinga kita? Cara dia. Kita tahu dah telinga ni nikmat besar. Tapi cara dia kita nak guna pakai untuk mensyukur nikmat Tuhan ni. Sebagai tanda kita nak syukur nikmat Tuhan ni, jangan kita pergi dengar mengopak. Jangan kita pergi dengar hak dak adu domba. Jangan kita dengar perkataan yang tidak baik pada syarak, iaitu hak bid'ah. Jangan dengar. Sebab tu kita nak tahzir dia tak sewi. Pasal apa? Salah dia mau pergi dengar benda hak tidak baik pada syarak yang bid'ah ni. Tapi bila kita tahzir dia mau kata kita mengopak. Sebab tu kita nak kena faham juga masalah ribah dengan tahzir ni. Supaya kita tidak meletakkan kebenaran itu pada kesalahan. Dan kita meletak pula kesalahan sebagai kebenaran. Itu bahaya sangat lah. Bahaya sangat penyakit jahil ni. Bersosong-sosong pula jahil kita. Na'udzubillah min zalik. Kita jahil, lepas tu kita pula tak khabar kita jahil. Bahaya sangat. Ulama kata kan? Ulama kata antara jahil dengan antara jahil dengan kekufuran ni seumpama mata hitam dengan mata putih. Guana ibarat apa? Iaitu pada pihak tak ada senggang, tak ada noktah, tak ada sepadan. Tengok mata hitam kita dengan mata putih ada sepadan tak? Tak ada. Duk depek kok mau gitu. Dengan makna kata kalau mata hitam sakit, mata putih pun tak boleh nak melihat. Dengan makna kata kalau mata putih sakit, mata hitam pun tak boleh melihat. Gitu lah. So. Maknanya kalau jahil sekarang, khawatir sangat besar, sangat berat, sangat kuat khawatirnya membawa pada seorang tu pada kekufuran. Mudah. Tapi orang kafir tentu dah kita boleh pakarkan sifat dia dengan kejahilan. Sebab dia tak ada makrifah. Orang kafir tentu dah. Kufur itu tentu dah bersifat dengan jahil. Tapi orang jahil belum tentu lagi. Tak boleh lagi makna kita nak sifatkan dia dengan kekufuran. Tapi walaupun begitu, kufur dengan jahil ni dia duduk sedepek dah. Bahaya dia. Bahaya. Sebab tu syarak tekan sangat suruh kita belajar tu. Sebab apa? Nak mengeluarkan kita daripada hampir kepada kekufuran tu. Yang ialah satu perkara yang jinayah yang besar dalam syariat. Sebab itulah orang ni yang murtad dihukumkan kekal selamanya dalam neraka. Kenapa? Jinayah murtad, jinayah kufur ni besar dalam syariat. Dia bukan kira sekejap atau lama. Contoh misal kata seorang yang membunuh. Dia bunuh orang, dia bunuh tu. Bukan siapa bunuh, dia bunuh siapa 2-3 je. Tak, tapi buat apa? Hukumnya dia besar bunuh. Dah.
Pergi letak siapa 302 jenayah tu. Sebab berat jenayah bunuh tu. Begitu juga rogo. Ada ke orang rogo orang sampai 10 hari tak berhenti-berhenti. Dia pergi rogo orang 5 minit cecah sudah lagi. Misalan kata dia, tapi berat hukuman apa? Dia kira jenayah tu besar. Begitu juga dalam syariat. Bapa jadi kekal sangat orang murtad orang kufur dia kira jenayah kufur murtad tu besar di syarak. Tu kekal dia neraka. Nah, dia kira bukan kira cepat lama tak. Dia kira jenayah tu besar dah. Jadi tengok syarak tekan sangat suruh belajar apa? Supaya jangan kita jatuh dalam jenayah yang besar iaitu apa? Kufur. Yang menyebabkan kekal dalam neraka tu nah. Nauzubillah min zalik. Jadi suruh kita jaga telinga kita. Jaga telinga daripada mendengar yang bid'ah tu, yang membawa pada kekufuran dan berbantah-bantah. Dan seperti mendengar suara perempuan. Ni tak ada kena banyak dah. Suara perempuan, yakni suara perempuan ni, masalah suara perempuan ni yakni pada apa? Pada azan je. Pada azan dah. Ada pada musabaqah tu harus harus kita dengar. Dah. Ada pada azan je sebut ni. Nanti pergi masuk kitab ekor sikit dah sebut. Mendengar suara perempuan dan muda belia. Muda belia ni bukan perempuan. Dah. Lelaki hak comel, hak janguk, hak tengok gerai. Jika kait ni kait, jika ditakuti daripadanya apa tu? Nyo apa tu? Nyo mendengar suara. Iya, tanda kita. Jika ditakuti daripada nyo mendengar suara tu, akan fitnahan ni dipanggil ni syaddul bab. Tutup pintu-pintu bawa fitnah. Dipanggil sadduz zara'i. Tutup lubang-lubang yang membawa pada kerosakan. Al-wiqayah khairum minal ilaji. Penjagaan tu, pencegahan tu terlebih baik daripada mengubati ni nampak takut jatuh fitnah. Suara perempuan tu. Suara mendelia kita dengar. Fitnah mana? Keinginan kita syahwat tu. Nak tu. Tu suruh jaga tu. Mudah dah. Dah. Makna takut fitnah mana? Fitnah makna menimbulkan keinginan. Menimbulkan keinginan. Fitnah mana? Fitnah. Menimbul keinginan syahwat tu. Dah. Habis itu. Dan seperti mendengar perkakah permainan alat-alat kakah ni. Alat-alatan. Perkakah mana? Alat-alatan. Permainan apa? Atau bunyi-bunyian permainan. Alat-alatan bunyi-bunyian. Gitu pasal mana gitu. Perkakah yang ni alat-alatan permainan iaitu bunyi-bunyian yang diharamkan. Bahasa baru. Mudah faham lalu. Mendengar perkakah yang ni alat-alatan permainan iaitu bunyi-bunyian yang diharamkan. Makna baru lalu sendiri dah. Contoh tu hak ada mas'ulun a'lamu minal sa'ili. Tu contoh dia. Taswir tak ada nak taswir dah. Tahu menda maklum dah. Menda maklum nak taswir kan? Tak maklum lagi ke? Tak maklum lagi ke? Alat-alat yang diharamkan. Gapo dia dalam mazhab Syafi'i gapo dia tu hak boleh dengar. Derang. Yalah masuk. Gapo lagi? Masuk. Gapo lagi? Banyak Betul kata maklum, benda banyak. Ada. Gi tengok kitab Sairul Salikin Babus Simak, bab mendengar. Ada tak bagi? Kita Jawi tak? Gi tengok sana. Gi tengok sana. Tak kita ada kitab Sairul Salikin, kau Jawi ada rumian dia gi tengok sana. Ada. Nak taswir sungguh kita tengok sana. Ada. Babus Simak, bab mendengar bunyi-bunyi yang hak mana harus mana haram. Kalau nak jelas kita tengok sana dah. Jelas dah tengok kitab.
Tengok diri. Lepas tu rojak lah. Baca gitu jelas ada sebut pompa gondai guana boleh dengar, hak guana tak boleh dengar. Ada belakang kat sini. Ada. Banyaklah mana banyak. Tapi hak babuki sebut taswir itu ya masuk belakang. Pekakah permainan yang diharamkan. Allahu akbar. Bunyi ni sedapnya. Tak ada bunyi pun nak tengok kata. Sebab apa dia menimbulkan apa keinginan muzik ni. Orang duduk kedai kopi. Nah, duduk pegang telefon tak bunyi, duduk main mesej. Tapi kaki duduk bergedik. Apa kaki duduk bergedik? Sebab ada berlagu dalam hati tu. Ada lagu dalam hati tu. Yang menimbul keinginan tu ada dalam hati tu. Ada lah. Ada. Nyanyian hati dia panggil. Tu ada. Muzik apa dia panggil ke ni? Song monkey song. Ada belakang lah. Agogo apa ada tu. Ada tu kaki bergedik tu. Kaki bergedik lah. Ada nyanyian dalam hati tu. Tu dia panggil menimbul keinginan mendengar. Jangan tu. Ni apa pasal? Muzik ni. Alah. Tak ada nak kata, malah nak tasbih, malah nak kata kok takut demo kata kita ni pula warak ke apa dah. Tapi nak ayat sekat tu lah. Banyak. Tapi nak jelas sangat, pergi tengok dia babu simak dalam kitab tu. Sebut susah dah. Tu dia tasbih dah habis kiri. Ustaz Ki. Seperti serunai. Ada tu. Dan gendang tu tasbih dah tu. Buat misal dah tu. Dia buat ayat tu. Pergi tengok lagi nak jelas dah. Dan jangan engkau tertipu. Makna terkena tipu. Jangan engkau tertipu. Makna jangan terkena tipu. Banyak kita ini terkena tipu. Ingat ada. Pada masalah Hajjatul Wida' Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di lembah Urainah. Ingat tak? Nabi kata apa? Sesungguhnya syaitan tidak ada daya dah, tidak ada mampu dah, tidak boleh dah nak menyesatkan kamu. Pada perkara-perkara hak besar-besar. Mana? Kenapa? Hak Allah tu jelas. Nabi ayat dah hak Allah jelas. Hak Allah jelas. Tetapi berjaga-jaga kamu dalam perkara yang kecil-kecil. Nabi suruh jaga dalam perkara kecil-kecil. Sebab tu jangan kita tertipu. Kita nampak ni benda kecil. Walah api. Dia nak bakar rumah, dia mari besar goh lalu dah. Dia mari pada kecil dia mari besar, dia tak kira siapa dah. Dia bakar belakang dah. Begitu tak? Jangan kita tertipu. Maknanya jangan terkena tipu. Jangan terkena tipu. Jangan mudah terkena tipu. Bapa mudah terkena tipu. Jangan engkau tertipu. Jangan engkau terkena tipu. Disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jangan terkena tipu. Nak main-main lah. Tapi jangan royak Allah. Nak main-main lah. Jangan royak. Harus gini-gini. Jangan terkena tipu. Benda kecil. Tapi benda kecil itulah tepat tipu daya syaitan. Dan dia jadi besar cukup hari ni. Besar tak boleh nak dah. Tak boleh nak buat benda dah. Kita katalah haram pun tak boleh dah. Sebab benda tu dah besar dah. Orang dah pergi dah. Bagi Ustaz Ki. Okey dah. Orang dah pergi dah. Walha. Rasa-rasa ijmu' Rasa-rasa haram ni. Ijmu'. Maka bunyi daripada tiga benda ni haram. Gigi tengok diri lah. Lepas tu ikut demo nak pakai ke mana. Kita royak je lah. Tak lah. Tak nak viral. Tak apa lah. Marilah. Letaklah mari letak. Mana hak mana. Ulama kata mana tu. Dia kita nak tengok hak ijmu'. Ada. Hak syaz tak boleh nak pakai. Tak nak pakai hak syaz. Tak nak pakai hak syaz. Sebab apa dah? Nabi suruh ittaba'u as-sawad al-a'zam. Turut olehmu akan go ulama hak banyak.
Dalam masalah hukum kita kena tengok ulama yang banyak berpegang dengan perkara itu. Dalam masalah muzik ni gitu lah. Hak banyaknya meletakkan haram. Tak silap siapa? Ibnu Hazm ke? Hak menghalalkan. Nu sama 10 Ibnu Taimiyah lagi hak mula-mula lagi. Lepas tu ada hak ulama. Adalah tengok sejarah dia dah. Ibnu Hazm tu hak menghalalkan. Tapi syah kan dia. Wallahu alam dah. Lagi. Itulah. Kerana perkataan itu, perkataan mana iaitu mereka yang menghalalkan tu. Gitu dah. Kerana perkataannya mana? Mereka yang menghalalkan tu. Menyalahi perkataan mereka yang menghalalkan tu akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah doanya. Apa makna kata? Apa makna kata? Mana jelas-jelas ni kata makna tengok. Makna hak ni hak ijma' ulama pergi aja. Mula ayat gitulah kita. Nak ayat berat-berat dia. Kena tempat hidung lah kau ni. Patutlah payah dah. Sebab apa? Tertipu daya. Kita dah tertipu daya dah. Dah kena tipu daya dah. Ya Allah. Allahu Akbar. Soalan nak jadi hamba Tuhan dah. Ya Allah. Minta lah Tuhan pun kita ni. Dia telefon ni bunyi banyak ni. Ya Allah. Maka lazim, saya gira dah, lazim. Makna wajibkan atas diri kita. Maka lazim olehmu, makna kita perwajibkan atas diri kita. Memelihara pendengar engkau, kita wajibkan atas diri kita lah. Nak ayat kau payah dah dah. Sebab benda dah tertipu daya, okey? Benda tipu daya ni dah jadi besar dah, macam api besar. Nak padai tu payah dah. Jadi kita mengaji ni, kita lazimkanlah, kita wajibkan atas diri kita. Menjaga, memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Apa makna perkataan yang keji? Perkataan yang haram. Itu tu perkataan yang keji, mana perkataan yang haram. Tanda gitu dah baik gitu. Dan yang sia-sia, yakni yang tiada ada faedah. Tu makna sia-sia. Perkataan yang keji tu dobeknya perkataan yang haram. Jaga. Kita jaga. Kita wajibkan diri kita, lazimkan diri kita. Jaga pendengar kita daripada mendengar akan perkataan yang keji, iaitu perkataan yang haram. Mana perkataan haram? Yang menghalalkan bunyi-bunyian tu. Tu perkataan keji tu. Ada perkataan mereka yang menghalalkan bunyi-bunyian tu, kita jaga jangan dengar. Supaya apa? Tak timbul keinginan kita kepada benda yang haram dah. Dan makna kalau tarkib balik, jaga olehmu, lazim olehmu, memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang sia-sia. Kalau tarkib balik yakni yang sia-sia tu tak ada faedah. Yakni perkataan yang tiada ada dosa dan tak ada pahala. Tu tanda kita dah. Hak sia-sia tu makna perkataan tak beri faedah. Apa benda tak ada faedah ni? Tak ada dosa pun tak. Pahala pun tak, tapi sia-sia. Tak sia-sia. Tu makna sia-sia tu makna hak tak ada faedah, hak tak tapi kalau dengar tak ada pahala, tak ada dosa dah. Sia-sia. Kerana mereka yang menuntut hak tebang, menuntut tebang, bahasa kita tebang, nebang. Menuntut mana nebang. Nebang. Kacau, kalau kata ayat kacau. Kacau juga, tebang juga. Orang Kuantan panggil apa? Kalau hak pasal hak nak teruk gini panggil langgar. Apa? Samorono nah. Sama aja menuntut tu. Tapi kalau orang Kelantan ayat kacau. Kalau orang Ganu nebang. Orang Kuantan super tak bahasa tak? Makna kerana mereka yang menuntut, mana nebang. Kacau juga. Menuntut dengar. Menuntut dengar, nebang juga dengar. Bersekutu makna berkongsi. Bersekutu makna berkongsi. Ya. Nampak tulis saya putus gitu dah. Jadi berseku. Jadi gitu. Atau je bersekutulah makna berkongsi. Berkongsi ya. Dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu sekutu yakni ada mendatangkan mereka tu ada akan keraguan daripada syaitan dan kejahatannya. Sama je maknanya.
Dah. Dah. Kerana mereka yang menuntut dengar tu. Mana hak tebang, hak kacau tu. Dah. Dengar. Bersekutu ia dengan ni takluk pada kata bersekutu. Bersekutu tu, kosi-kosi tu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Apa? Nampak tak? Faham tak? Serupa je. Mana serupa je. Tak kita bagi dah. Nak bagi? Serupa tak? Orang nebang tebang dengar, kacau juga dengar. Dah. Makna bersekutu je. Dengan mereka hok kata-kata pada dosa. Orang tu kecek dosa. Ngupak misalnya kata. Tak? Ataupun orang tu dia main alat muzik, diharamkan, dia main-main, kita tebang dengar ke. Serupa je. Kita dengan dia. Dah. Buat mendaharai, dia buat mendaharai, kita pun buat mendaharai juga. Serupa. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia. Tadilah perkataan tak ada faedah. Tapi tak dosa. Dan juga tak boleh pahala. Dan keji. Iaitu perkataan yang mana? Yang haram. Itu dah. Jawab di mana? Mendatangkan was-was ke dalam hati. Jolo sungguh. Jolo soloh. Jolo sungguh. Was-was ke dalam hati. Ni kalau banyak dengar perkataan-perkataan yang keji, banyak dengar perkataan yang sia-sia ni, dia jadi was-was dalam hati kita. Siapa timbul mana was-was? Timbul mana was-was ni? Timbul siapa was-was ni nak wiraya? Ni pengalaman saya, duduk mengajar ni, duduk bacalah, bukan mengajar, duduk baca-baca kita. Mari satu jawapan kepada saya, tanya, "Ustaz, apa hukum saya, Ustaz? Saya ni duk mari mikir nak masuk kapi." Siapa mari tu, was-was lagu tu. Apa hukum Ustaz? Saya ni sekali mari was-was rasa nak masuk kapi, nak jadi kapi. Nauzubillah min zalik. Mari was-was lagu tu. Apa? Tu was-was apa? Berat tahap was-was dia tu. Tahap was-was tu berat. Kenapa dia berasa nak masuk kapi? Pasal dia tengok orang kapi bebas, buat gitu, buat gini, bebas, sedap, nak zina, boleh nak. Dia mari teringin. Teringin, payah. Lepas tu terkadang dia kata, mari saya ni berasa kan, duk mikir kan, siapa buat Tuhan? Dia mari siapa macam tu. Mari waham lagu tu. Tapi mari waham tu lagu mana? Sebab apa puncanya? Banyak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Banyak mendengar perkataan-perkataan yang keji, yang haram. Itu bahaya. Siapa bahaya tahap tu? Tanya depan saya, kejut saya. Nak jawab mana? Nak jawab kan apa bagi? Apa hukum saya, Ustaz? Saya ni mari khawatir nak masuk kapi. Adakah hukum saya? Alah, letih saya. Nak jawab tu letih. Dia dalam masalah iman ni dia kena jazam, putus. Jangan kita syok. Kalau kita syok, aku ni kafir, syok kafir. Tak duk syok. Aku beriman. Jangan duk syok. Jangan syok gitu. Tak. Nak jazam. Jazam taklid tak apa dah. Taklid jazam. Kalau taklid jazam, ghairu taklid tak sah. Setengah ulama kata dah. Walaupun kita taklid tapi nak jazam. Tapi kalau kita taklid tak jazam tak sah. Tak memada iman tu. Kalau lagu tu duk mari syok, saya ni kafir ke Islam, kafir Islam. Gimana? Kalau atas satu kawan kata tak memada lah iman tu. Sebab apa? Waham. Ada waham lah. Dia nak taklid jazam. Kalau taklid tak jazam, tak memada. Jadi atas setengah perkataan ulama, tak berimeh. Nauzubillah min zalik. Dan ketahui olehmu bahawasanya banyak dah tu. Mada dah tu. Dia khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik kejahatan tu setengah. Balik dah. Sedang balik tak? Berhenti dah. Kena steseng dah tu. Saya pun tak ada nak tolong kita. Nak tanda banyak-banyak.
Banyak fardu ain berlaku ni muamalah ni. Tasawuf fardu ain muamalah. Wajib berlaku ni. Kira hak sunat tak ni. Kena ngaji berlaku dah. Dia balik selalu. Balik selalu tadi. Tu Ustaz Radhi. Lepas tu Ustaz Azhar Ramli tu mana? Jadi tak? Babu Ismail, Babu Wa Ismail. Bila? Hari Selasa ni. Oi, buat Babu buat hari ni hari kerja.